Nabi Isa dengan 3 pemuda tamak. Pada suatu hari ketika Nabi Isa sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba seorang pemuda berkata, "Hai anak Maryam, kami tidak percaya ada kehidupan di akhirat. Kami juga tidak percaya adanya syurga dan neraka. Bagi kami itu tidak penting. Kami boleh hidup senang dan bahagia tanpa agama. Kalau ada harta, hidup kami sudah tentu mewah dan bahagia. Harta tidak menjamin ketenteraman hidup, saudara-saudaraku," sahut Nabi Isa dengan penuh keras. "Baiklah. Jika sudah demikian pendapat saudara-saudara, nanti datanglah berjumpa dengan saya. Mungkin ada rezeki untuk saudara-saudara," ucap Nabi Isa. Mereka tahu anak Maryam tidak pernah berdusta. Maka mereka pun pergilah berjumpa Nabi Isa di kemahnya. Nabi Isa memberikan sekeping peta kepada mereka. Peta itu menunjukkan tempat simpanan harta yang banyak. Tempat menyimpan harta itu terletak di puncak sebuah bukit yang curam, dalam sebuah gua yang tersembunyi. Betapa girangnya hati mereka. Mereka mula berangan-angan tentang harta yang dimaksudkan itu. Selepas itu, mereka pun berangkat menuju ke bukit tersebut dengan membawa peralatan yang diperlukan. Setelah mengalami berbagai-bagai rintangan, akhirnya mereka sampai di gua tempat harta itu. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka bertiga masuk ke dalam gua. Memang tidak silap lagi, itulah gua yang dimaksudkan. Di setiap sudut gua itu terdapat peti-peti yang berisi emas berlian yang tidak terkira banyaknya. Mereka bertiga berbincang bagaimana cara hendak mengangkut harta itu, supaya jangan sampai diketahui orang lain. Jadi mereka bersetuju untuk bergila-gila mengangkut harta itu ke sebuah hutan di kaki bukit. Di sana nanti barulah harta itu akan dibahagikan sama rata. Kebetulan di situ ada sebuah rumah lama yang tidak didiami lagi. Dengan susah payah, akhirnya harta itu dapat diangkut ke rumah itu. Mereka mahu membahagikan harta tersebut. Tetapi salah seorang di antara mereka berkata, "Perut kita lapar. Jika kita bahagikan harta ini sekarang, orang akan nampak kita membawa emas berlian ke kedai makan nanti. Ini tentu membahayakan diri sendiri." Rakan-rakannya berfikir sebentar, kemudian menjawab, "Betul juga. Jadi apa yang mesti kita buat sekarang? Saya cadangkan agar salah seorang daripada kita pergi memberi makanan. 2 orang lagi tinggal di sini untuk menjaga harta," jawab pemuda pertama tadi. Cadangan itu mendapat persetujuan. Oleh itu, salah seorang daripada mereka pun pergilah memberi makanan di sebuah gerai. Kerana perutnya sangat lapar, dia makan di situ sahaja. Kemudian dia meminta 2 bungkus lagi untuk 2 orang kawannya. Ketika penjual itu sedang membungkus makanan untuk rakan-rakannya, dia berfikir, sekiranya makanan ini dibubur racun, sudah pasti harta tadi tidak perlu dibahagi 3. Aku akan memiliki kesemuanya. Lelaki ini bertekad untuk menguasai semua harta itu. Dia pun memberi racun untuk dibubur ke dalam makanan tadi. Setelah makanan itu dibubur racun lalu dibungkus semula dengan rapi, dia pun balik semula ke tempat kawan-kawannya. Dalam pada itu, selepas lelaki itu pergi memberi makanan tadi, 2 orang kawannya telah membuat pakatan yang jahat. "Betul juga kata kamu," kata salah seorang dari lelaki itu. "Jika dia masih hidup, harta ini mesti dibahagi kepada 3. Jadi kalau dia kita hapuskan, harta ini akan menjadi milik kita berdua." "Itulah yang aku maksudkan," sambut lelaki yang kedua. "Bagaimana caranya?" "Begini, sebelum dia balik kita siapkan batang besi dan kita bersembunyi di belakang pintu. Apabila dia masuk, kita terus pukul kepalanya dengan besi itu. Sudah tentu dia akan mati." "Ha, ha, ha, ha." Mudah sekali, mereka ketawa. Tidak berapa lama kemudian kawan mereka pun muncul di pintu rumah itu. Mereka cepat-cepat bersembunyi di belakang pintu. Sebaik sahaja kawan mereka melangkah masuk, mereka terus memukulnya dengan batang besi bertubi-tubi tanpa belas kasihan. Kawan mereka tersungkur akhirnya tidak bernafas lagi. Dengan perasaan gembira mereka menyeret mayat kawan mereka dan membuangnya ke dalam sebuah perigi buta di situ. Selepas itu, mereka pun mula memakan makanan yang dibeli oleh kawan mereka tadi dengan lahapnya. Setelah menelan 2-3 suap, nafas mereka mulai sesak. Kerongkong mereka teras panas terbakar. Mulut mereka berbuih-buih. Dalam beberapa minit sahaja mereka terkapar-kapar.
Akhirnya kedua-dua lelaki itu mati di situ juga. Tinggallah peti-peti berisi harta karun itu di dalam rumah lama yang tidak berpenghuni itu. Orang yang tamak selalu rugi.